Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh penduduk di kampung Bukit Tumbuh, Terengganu dan juga seluruh Malaysia. Saya Muhammad Yusof daripada kampung Bukit Tumbuh yang mana berada letaknya 5 km daripada Terengganu. Yang mana sekarang ni kita bersiaran lagi pagi ni di halaman rumah saya di kampung Bukit Tumbuh. Yang mana pagi ni tujuan saya bersiaran pagi ni adalah untuk kita fikir-fikirkan balik, kita renungkan balik apa yang kita lakukan hari-hari tanpa kita sedari. Sebab apa ni, bila satu perkara yang tidak menguntungkan atau tidak merugikan kita tak akan fikir benda tu. Tapi bila perkara-perkara yang merugikan kita ataupun yang melibatkan duit kita, walha apa ni tenaga kita sekalipun, yang bila kita melibatkan kepentingan diri kita akan berfikir. Tapi kalau tidak melibatkan diri kita tidak akan fikir. Kita tidak akan gunakan otak kita ataupun fikiran kita yang Allah ciptakan cukup bagus, yang tidak dinafikan ya. Yang mana otak kita ni adalah otak yang diciptakan oleh Allah SWT, cukup apa ni, tepat ataupun cukup sempurna. Tapi kita fikir. Saya pagi ni saya nak menyentuh beberapa perkara yang mana mungkin kita tak perasan. Yang pertama, kalau kita tengok apa ni, ataupun kita hari-hari kita melalui harian kita yang mana bermula daripada pagi kita untuk pekerja-pekerja yang bekerja dengan kerajaan, dengan swasta ataupun kerja di mana-mana syarikat. Kalau kita fikirkan pagi, kita tengok pagi orang yang sepatutnya yang berada di pejabat yang bermula mungkin pukul 8, 8.30 atau pukul 9. Tapi apa yang kita ataupun yang saya lihat, masih ramai lagi yang berada di kedai-kedai kopi dan tempat yang tak sepatutnya. Yang mana kalau kita fikir balik, masa yang kita luangkan di luar dan masa yang kita ditugaskan untuk menyempurnakan tugas-tugas kita yang diamanahkan, berasa tak cukup kalau kita cuba kita tanda sekali. Tanda satu hari tu, mungkin hari ni berapa jam kita keluar, berapa jam kita buat kerja. Jadi kita total balik dia punya tu, jumlah yang kita kerja tu, adakah cukup yang mana yang ditugaskan untuk kita. Jadi kalau kita tengok ataupun kita dapat masa yang tak sepatutnya, jadi gaji yang kita dapat tu, yang kerajaan bagi, yang amanahkan kita tu, mana tak betul. Jadi cuba kita fikir balik benda tu. Mungkin apa ni, kita tak perasan hari-hari kita buat kerja. Sama juga apa ni, kalau katakan orang mari kat rumah kita untuk buat kerja kat rumah kita, ada yang kita tengok masa yang dia mari tu pukul 9, pukul 10, lepas tu balik setiap waktu. Jadi jumlah waktu yang dia buat kerja tu tak cukup. Adakah kita bayar sepenuhnya gaji dia? Tidak ya. Jadi kita bayar juga. Kalau katakan kerajaan kalau dipotong gaji kita rasa macam mana? Mungkin kalau tiap apa ni bulan kita dapat 500, kerana kita apa ni kerja tak cukup masa. Contohnya kerja potong RM50 ataupun RM100. Apa yang kita rasa? Sama juga apa ni yang kita lakukan hari-hari tu. Kalau pekerja kita yang buat kerja tak cukup masa, kita potong. Kita berkira bila kita menggunakan duit kita. Tapi kalau duit kerajaan kita tak berkira, kita tak fikir. Mana sepatutnya kita gunakan otak kita, hati kita. Bila kita dua perkara ni kalau dia berhubung kait, apa-apa perkara yang kita nak buat, hati kita hanya otak kita hanya hati kita. Jadi insya-Allah apa ni
bila kita nak melakukan satu perkara tu, kita fikir sama ada betul-betul baru. Apa ni yang kita buat tu, walaupun tak 100% apa ni perfect, mungkin 95% ataupun 95% perfect. Kalau kita buat macam tu hari-hari, kita buat apa dalam perkara pun, di rumah kita ke, di mana-mana, walaupun di jalan raya, insya-Allah kita akan melakukan ataupun perkara-perkara yang baik, walaupun tak perfect. Okey, contoh satu lagi saya nak ambil apa ni, kerja-kerja yang dilakukan oleh jabatan. Contohnya apa ni, bila dia buat longkang ataupun tepuk jalan, yang mana bila dia tepuk jalan tu berlubang. Bila jalan tu berlubang, bila tak siap, okey, jadi pastikan apa ni tanda-tanda ataupun halangan-halangan untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan untuk orang awam. Jadi kalau apa ni, bila sudah kerja tinggal lubang, jalan tu berlubang, jadi ini boleh menyebabkan berlaku kemalangan atau kerugian kepada orang awam. Jadi cukup pastikan penguatkuasa, penguatkuasa tu pastikan apa ni, bila satu jabatan yang diberi oleh diberi apa ni projek, pastikan dia buat cara yang betul. Jadi penguatkuasa daripada satu jabatan tu mereka peranan. Kalau penguatkuasa yang diamanahkan oleh kerajaan untuk melakukan kerja-kerja yang betul, tapi tidak ada penguatkuasaan, itu tak betul cara macam tu. Sebab kita tak tengok apa ni jawatan ataupun kelayakan seorang tu, walaupun dia daripada luar negara ataupun penolong pengarah ataupun jurutera sekalipun. Kalau dia apa ni tidak melakukan perkara yang sepatutnya dia lakukan, jadi saya rasa tak betul. Walaupun jawatan dia penolong pengarah ke, itu jawatan saja, jawatan yang mana dia jawatan tu kerana kelayakan dia, tapi tahap apa ni pemikiran dia tu mestilah apa ni tahap yang standard, orang panggil standard tu mesti tinggi. Kalau saya perhatikan jabatan kerajaan dan jabatan swasta contohnya, saya tengok apa ni standard cara kerja tu memang beza. Kalau kita bandingkan jabatan swasta dengan kerajaan, sebab mungkin penguatkuasaan daripada orang atas tu terlampau longgar. Jadi kalau apa ni kita buat satu perkara yang cara yang betul, walaupun apa ni kita jawatan tinggi, kalau kita tak buat perkara yang betul, saya rasa itu tidak mencerminkan apa ni jawatan kita yang kita pegang. Walaupun apa ni saya katakan jawatan-jawatan yang tinggi yang tu daripada kelayakan itu. Jadi pastikan bila kita buat satu perkara tu, buat perkara yang betul, buat apa ni yang ditugaskan untuk kita, dan gaji yang dibayar oleh kerajaan tu adalah sepadan dengan apa yang ditugaskan oleh kita. Kalau kita tak buat perkara yang sepatutnya, kita dah lari daripada amanah yang diberi oleh kerajaan untuk kita menjalankan kerja kita hari-hari. Jadi saya rasa sedikit sebanyak apa yang saya tekankan tadi menjadi satu idea ataupun untuk kita fikirkan balik apa yang kita buat kerja hari itu sama ada betul ke tak betul. Jadi gunakan hati kita, otak kita, selalu berhubung kait antara otak dan hati ni. InsyaAllah kalau kita mengamalkan cara macam tu, InsyaAllah kita akan berjaya. Walaupun kita seorang yang bukan berpakat tinggi, berpakat rendah, sekolah pun tak tinggi, bukan pergi luar negara, pergi universiti, tapi kalau kita selalu fikir macam tu, berhati, pergi otak berhati, InsyaAllah kita berjaya. Kita selalu dengar ceramah-ceramah yang menekankan macam mana kita nak mendisiplinkan diri kita untuk menjadi seorang insan yang bagus di muka bumi ini.
Saya rasa itu saja daripada saya pagi ni, sedikit sebanyak apa yang saya tekankan tadi dan perkongsian daripada saya kepada anda semua menjadi satu panduan ataupun tauladan yang berguna. Okey, kita jumpa lagi akan datang untuk persiaran yang akan datang. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.